Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di petang yang mulia ini dapat kita meneruskan sesi kuliah kita membincangkan tentang satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu berkaitan dengan bahaya syirik. Bahaya syirik yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Semoga Allah SWT memudahkan urusan kita pada hari ini insya-Allah. Hari ini kita akan membincangkan salah satu daripada tajuk-tajuk yang terkandung di bawah syirik dalam bahagian uluhiyah, itu syirik-syirik dalam amalan. Dan amalan syirik yang kita bincangkan pada hari ini adalah syirik dalam sembelihan. Syirik dalam menyembelih. Sembelihan merupakan salah satu daripada aktiviti utama dalam kehidupan manusia sejak awal kewujudan mereka, kerana daging merupakan salah satu daripada makanan utama yang diperlukan oleh tubuh badan. Namun sebahagian manusia menyembelih binatang ternakan bukanlah dengan tujuan menikmati kelazatan daging, tetapi dengan pelbagai tujuan lain. Antaranya adalah untuk mendapatkan restu daripada sebahagian jin, dewa, syaitan dan lain-lain. Aktiviti menyembelih ini berkembang dalam setengah masyarakat sehingga menjadi sebati dengan budaya hidup mereka dan dianggap salah satu dari adat tradisi yang susah dihentikan kan terhindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mukadimah yang kita tuliskan dalam nota ini untuk kita memahami makna-makna dan jenis-jenis sembelihan. Bila kita bincangkan berkaitan dengan sembelihan, yang kita maksudkan adalah sembelihan-sembelihan dari segi syarak. Oleh itu, mari sama-sama kita tengok dan kita perhatikan betul-betul jenis-jenis sembelihan dalam syariat Islam. Dan kita perlu tahu bahawa bila kita bincangkan tentang syirik dalam sembelihan bukan bererti mengharamkan sembelihan, namun mengharamkan amalan-amalan syirik yang terdapat dalam sembelihan. Terdapat 3 jenis sembelihan dalam syariat Islam. Ini penting untuk kita faham. Ini adalah mukadimah dan bukan mukadimah, ialah isi kandungan utama yang perlu kita fahami dalam masalah ini. Terdapat 3 jenis sembelihan dalam syariat Islam. Pertama, sembelihan yang harus, iaitu mubah. Kenapa saya sebut mubah? Kerana dalam bahasa Indonesia, kalau difahami harus itu dengan erti wajib. Maksud harus ini adalah dalam bahasa yang digunakan di Malaysia, bahasa Malaysia, iaitu harus, iaitu mubah. Istilah mubah. Sembelihan yang harus. Yang kedua, sembelihan ibadah. Dan yang ketiga, sembelihan syirik.
Kalau kita tengok kepada perbincangan ulama, berbagai cara ulama membahagikan jenis-jenis sembelihan untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat. Namun ianya boleh disimpulkan kepada 3 jenis. Saya lebih cenderung kepada cara pembahagian yang saya letakkan di sini agar mudah untuk kita faham. Sembelihan ada 3 jenis. Satu, sembelihan yang harus. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, syirik. Apa dia sembelihan yang harus? Sembelihan yang harus ialah sembelihan yang bertujuan untuk memanfaatkan daging binatang yang disembelih. Kita sembelih sebab nak dapatkan. Sebentar, beri masa saya ada komen. Saya tidak. Okey. Admin bagi masa sebentar, ramai yang minta link. Rupanya saya share di grup-grup tanpa disertakan link. Ramai yang tak dapat nak ikut. Okey. Ramai yang baru sampaikan pesanan, mereka cuba ikuti tapi tak dapat. Kerana saya tersilap, saya sharekan kelas kita pada hari ini hanya pada poster. Sebentar, kita akan okey. Sembelihan yang dikatakan sembelihan yang harus ataupun mubah adalah sembelihan bertujuan untuk memanfaatkan daging, iaitu sembelihan yang biasa yang kita lakukan. Sembelihan yang biasa kita lakukan. Sembelihan seperti sembelihan di pasar dan sebagainya. Untuk menjamu keluarga, tetamu atau untuk dijual. Ini tak masuk dalam perbincangan kita lah. Ini sembelihan yang dikatakan sembelihan yang harus, sembelihan yang biasa. Tujuan sembelihan tersebut adalah kita nak manfaatkan daging. Jadi hukumnya macam mana? Hukumnya harus. Sembelihan itu sendiri hukumnya harus. Namun kadang-kadang hukum itu berubah. Kadang-kadang hukum berubah jadi sunat. Apabila sembelihan tadi tujuannya adalah untuk melakukan perkara ibadah seperti untuk menjamu tetamu atau dengan tujuan-tujuan yang lain. Jadi kalau nak jamu tetamu, hukumnya sembelihan tetap harus, namun tujuan tadi, tujuan menjamu tetamu kerana mentaati Allah Subhanahu Wa Taala itu hukumnya sunat. Sebab Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah muliakan tetamu dia. Atau sembelihan dengan tujuan untuk melakukan walimah. Nabi kata, "Aulim walau bisyah." Buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Sembelihan begini, hukum sembelihan kita katakan harus. Hukum sembelihan kita katakan harus sembelihan tersebut. Namun kadang-kadang hukum sembelihan tadi jadi sunat kerana tujuan dan amalan yang dilakukan selepas sembelihan. Kadang-kadang sembelihan yang harus tadi dihukumkan haram kerana mengandungi perkara diharamkan seperti sembelih menggunakan duit yang dicuri, atau sembelihan dia menyembelih memang dicuri lembu itu sendiri atau binatang itu sendiri. Ini haram. Jadi hukum-hukum begini perbincangannya di tempat di mana namun hukum-hukum seperti ini berkaitan hukum fiqh, bukan akidah. Yang kita bincangkan
kita bincangkan di sini bukanlah berkaitan dengan hukum halal haram, berkaitan masalah fiqh. Kita bincangkan bahagikan sembelihan kepada 3 berdasarkan kepada ilmu akidah. Pertama, sembelihan yang harus. Sembelihan itu sendiri, iaitu sembelihan dengan tujuan untuk memanfaatkan daging. Untuk memanfaatkan daging yang binatang yang kita sembelih. Ini namanya sembelihan yang harus. Sembelihan yang harus ataupun mubah. Sembelihan yang kedua, iaitu sembelihan ibadah. Apa arti sembelihan? Okey. Dalilnya, apakah dalil keharusan sembelihan ini? Ya, dia kata sembelihan harus sebab Allah jadikan binatang-binatang tadi untuk kita manfaatkan. Allah berfirman dalam surah Yasin, Allah kata awalam jaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Dan sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, sebahagiannya menjadi makanan mereka. Dan mereka memperoleh daripadanya manfaat-manfaat dan minuman dan mengapa mereka tidak bersyukur. Ini sampai akhir ayat. Saya kopikan sampai ke akhir ayat. Ya, Allah jadikan binatang-binatang tadi sebagai manfaat kepada kita. Jadi hukumnya sembelihan binatang untuk dapatkan daging hukumnya harus. Cuma disyaratkan sembelihan tadi hendaklah disembelih dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah berfirman wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Dan jangan kalian makan binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, kerana perbuatan sedemikian itu adalah perbuatan yang fasik atau satu kefasikan. Jadi syaratnya untuk jadi halal harus adalah menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengikuti hukum hakam yang tersebut dalam masalah fiqh. Jadi perbincangan ini saya ringkaskan sampai ke sekadar ini. Jadi kita faham sembelihan yang harus boleh. Yang kedua, sembelihan ibadah. Ini perlu kita perhatikan. Sembelihan jenis kedua adalah sembelihan ibadah. Itu orang-orang yang melakukan sembelihan bertujuan mengagungkan, bertujuan untuk mengabdikan diri, tunduk, hormat dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya orang yang melakukan ibadah sembelihan tadi, itu melakukan ibadah kepada Allah, bukanlah bertujuan untuk mendapatkan daging untuk dijadikan sebagai makanan. Mereka menyembelih semata-mata kerana ingin menyembah Allah, ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan ini dinamakan sebagai sembelihan ibadah. Dan ibadah yang dimaksudkan sini adalah sembelihan itu sendiri. Antara ibadah sembelihan ialah ibadah korban. Contoh, orang yang sembelih korban. Sembelihan itu sendiri adalah ibadah. Bukan agihan sebagai itu hukum selepasnya. Yang kita bincangkan tentang sembelihan itu sendiri. Sembelihan ketika orang menyembelih korban, binatang-binatang korban, tak kiralah apa jenis binatangnya, atau ketika mereka melakukan akikah, mereka sembelih. Tujuan kita melakukan akikah adalah kita sembelih kerana ikut perintah Allah, kerana mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bab makan, bab daging, boleh makan atau tidak, atau macam bahagian itu kita bincangkan tentang tujuan utama kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan ingin beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanakah kita boleh kategorikan dan katakan bahawa sembelihan ini sebagai ibadah? Semua sembelihan yang dikategorikan sebagai ibadah wajib mempunyai dalil perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada daripada Al-Quran atau daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu di sini saya nak bezakan antara kenapa saya cakap wajib ada dalil.
Dia berbeza dengan sembelihan-sembelihan ibadah yang kita buat, contohnya nak buat walimah tadi. Walimah tadi perbuatan menyembelih itu sendiri. Iaitu kita beli ataupun kita korbankan binatang-binatang yang kita bela untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu korban, akikah, hadyu, dam dan sebagainya yang berkaitan dengan sembelihan-sembelihan di Makkah Al-Mukarramah, ini dinamakan sebagai al-hadyu. Dinamakan sebagai sembelihan ibadah. Termasuklah orang-orang yang kirimkan binatang untuk disembelih di Makkah Al-Mukarramah dan sebagainya. Ini sembelihan ibadah. Sembelihan jenis ini hanya khusus ditujukan kepada Allah semata. Jadi kalau nak sembelih ibadah ini, dia kena ada dalilnya. Sembelihan-sembelihan yang kita lakukan adalah kerana Allah, untuk Allah, maka dia ada dalil-dalilnya. Dan sembelihan ini semuanya tujuannya adalah kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Kita agungkan Allah. Kita takutkan Allah. Bila orang buat kesalahan dan ibadah haji, dia sembelih dam, didenda. Mengagungkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sembelih bukan sebab daging. Sembelih kerana kita taat kepada Allah. Sembelihan ini mengandungi makna pengagungan, ketundukan, mengandungi makna menghinakan diri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah ibadah. Sejenis sembelihan jenis ini hanya khusus ditujukan kepada Allah semata. Jika ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya syirik. Maksudnya apa? Kadang-kadang ada orang yang sembelih bukan nakkan daging, mengagungkan setiap fulan dan fulan. Sembelih kerana jin, sembelih kerana syaitan, sembelih kerana wali, sembelih kerana perkahwinan dan sebagainya. Kita akan bawa contoh sebentar lagi, contoh-contoh ringkas. Jenis-jenis sembelihan yang dilakukan dengan tujuan. Jenis-jenis sembelihan yang dilakukan dengan tujuan membesarkan selain Allah, diagungkan selain Allah, atau patuh kepada perintah selain Allah, kemudian dia menyembelih, maka sembelihan itu, seorang menyembelih binatang untuk selain Allah, jatuh hukumnya bersyirik. Begitu juga masuk dalam sembelihan-sembelihan yang syirik adalah orang yang menyembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu Wa Taala. Demi wali fulan, demi Sayyidina Ali, seperti buat oleh Syiah, sembelih dengan nama fulan dan fulan. Selain nama Allah tersebut juga jatuh jadi syirik. Jadi dua keadaan boleh jatuh pada syirik. Pertama, sembelih dengan tujuan mengagungkan selain Allah, sama ada disebut atau tidak sebut. Orang sembelih untuk dibuat untuk buat amalan puja pantai sebagai contoh. Puja pantai yang terkenal di Terengganu dan Kelantan pada tahun 80-an. Saya baru baca tadi fatwa mufti wilayah. Wilayah cerita tentang sembelihan puja pantai atau sembelihan-sembelihan yang lain. Dan mereka sembelih sebab mengagungkan dewa-dewa atau mengagungkan penunggu pantai, penunggu atau jin-jin yang ada di pantai. Ini jadi syirik. Yang kedua, sama ada dia sebut nama pantai atau tidak, tapi disembelih dan dia nak berikan daging tersebut kepada pantai, buang kat pantai. Yang kedua, disembelih dengan di dalam rumah, di mana-mana tempat perniagaan, tapi dengan nama selain Allah. Sebut nama selain Allah, ini juga jatuh pada syirik. Jadi syirik dua keadaan. Pertama, sembelih dengan tujuan untuk mengagungkan selain Allah, dan yang kedua, sembelih dengan menyebutkan nama selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. 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 Sembelihannya ini termasuk dalam kategori
yang Allah Subhanahu wa taala namakan dalam Al-Quranul Karim dalam dengan klosa dengan makna wama uhilla li ghairillah, sesuatu yang disembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz kita baca ayat Al-Quranul Karim, kita buka surah Al-Maidah yang Allah sebutkan bahawa ma uhilla li ghairillah. Allah kata innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai kepada kalian, darah, daging khinzir dan sesuatu yang disembah, sesuatu yang disembelih, binatang-binatang yang disembelih kerana lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wa ma uhilla li ghairillah. Dan ayat berkaitan dengan ini terdapat dalam beberapa ayat. Dan termasuk dalam menyembelih selain Allah juga ialah apa yang Allah sebut dengan lafaz wa ma dzubiha 'alan nusuk. Sesuatu yang disembah, sesuatu yang disembelih di tempat berhala-berhala dan sebagainya. Jadi sembelihan yang mengandungi ketundukan, ketaatan, hormat dan membesarkan ini sepatutnya hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah berfirman dalam menyatakan kalam Ibrahim alaihissalam, dan kalam ini juga diperintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bacaan ini juga disyariatkan kepada seluruh umat Islam, iaitu kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Awwalul muslimin untuk ayat Quranul Karim, kalau kita baca dalam doa istiftah kita baca wa ana minal muslimin, kerana menurut pada setengah riwayat. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan ibadatku. Ibadatku di sini nusuki boleh makna ibadat secara umum, dan sebagai ulama khususkan maknanya kepada sembelihanku. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya lillah, hanya untuk Allah, tiada sekutu baginya. Di ayat, dan Allah juga berfirman dalam surah lebih jelas ketika pada surah Al-Kautsar, Allah kata fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah kurniakan kepada kamu Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu bangun solat untuk Allah dan sembelih untuk Allah. Dua perkara Allah perintahkan. Kalau kita praktikkan kepada bab pada masa raya haji, kita solat raya tu untuk Allah, kerana Allah. Kita juga menyembelih binatang kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalimah li rabbika maknanya lillah. Rabbik adalah Allah. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu salat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hendaklah kamu menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi menjelaskan. Kita tengok kepada statement Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, qala Ar-Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, menukilkan daripada kalam Ar-Rafi'i. Ini antara adab Imam Nawawi rahimahullah. Walaupun pandangan itu merupakan pandangan beliau, tapi beliau menukilkan kerana memberikan kredit kepada guru-guru dan orang-orang yang terdahulu yang telah istidlal atau menyampaikan ilmu berkaitan dengan perkara yang kita bincangkan. Kata Imam Nawawi dengan menukilkan kata-kata Al-Rafi'i, beliau berkata wa'lam, dan ketahuilah anna dzabha lil ma'bud wa bismihi nazilun manzilatus sujud. Ini satu kaedah yang sangat penting yang disebutkan oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ketahuilah bahawa menyembelih sesuatu sesembahan, menyembelih sesuatu untuk menyembelih sesuatu untuk yang disembah, artinya untuk jin atau untuk syaitan atau untuk Allah Subhanahu wa taala, mana kita secara umum. Kita secara umum itu menyembelih sesuatu dengan tujuan untuk menyembah. Jadi menyembelih tadi kata Imam Rafi'i nazilun manzilatus sujud. Menyembelih tadi hukumnya mengambil tempat hukum sujud. Orang yang sembelih untuk Allah sama seperti orang sujud kepada Allah. Orang yang sembelih untuk jin sama seperti sujud dengan jin.
Di sini kaedah yang sangat penting. Bila kita sabitkan bahawa satu amal ibadah itu Allah hanya perintah satu amal itu sebagai ibadah, dan ibadah hanya ditujukan kepada Allah, apabila dilakukan amal ibadah tadi kepada selain Allah, dia jatuh jadi syirik. Sebab tu bab tauhid uluhiyah sangat luas. Yang saya kata kita terpaksa hadkan, kita pilih tajuk-tajuk tertentu sahaja. Kerana dia merangkumi ibadah secara keseluruhannya. Cuma yang kita fokuskan kepada masalah-masalah yang disebutkan dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, dan ia menjadi polemik dalam masyarakat. Sebagaimana masyarakat tak ada bezakan yang mana syirik, yang mana tidak sebagainya, itu yang kita pilih untuk bincangkan dalam kuliah kita. Umumnya, apabila sesuatu ibadah itu sabit, ianya satu amal ibadah, dan ianya hanya patut dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dilakukan kepada selain Allah, maka dia jatuh jadi syirik. Itu kata Imam Rafi'i, wa'lam anna adh-dhabha lil ma'budi wa bismihi nazilun manzilatus sujud. Menyembelih itu sama seperti sujud. Wa kullu wahidin minhuma, dan sama ada sembelih ataupun sujud, min anwa'it ta'zim wal ibadatil makhsusah billahi ta'ala. Kedua-dua amalan tadi, sama ada sembelih ataupun solat, adalah sebahagian daripada jenis-jenis ibadah ta'zim, jenis-jenis ta'zim mengagungkan, wal ibadah al-makhsusah, dan ibadah-ibadah khusus billah, yang hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alladhi huwal mustahiqqu lil ibadah, yang mana dialah yang hanya berhak untuk diibadahi atau disembah. Faman dhabaha li ghairihi, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, min hayawan atau jamadin kasanam, sama ada sembelih untuk haiwan-haiwan tertentu, atau untuk benda-benda, sesuatu benda seperti sembelih untuk kubur, atau untuk berhala, jamad kasanam, ala wajh ta'zimi wa ibadah, kerana mengagungkan dan tunduk beribadah kepadanya, lam tahilla zabihatuhu, tak halal sembelihan tersebut, wa kana fi'luhu kufra, dan amalan ini adalah kufur, iaitu amalan syirik yang jatuh jadi kafir, syirik yang besar. Kaman yasjudu li ghairillahi ta'ala sajdatan ibadah, seperti orang yang sujud kepada selain Allah dalam sujud ibadahnya. Ini kaedah yang sangat penting oleh imam besar mazhab Syafi'i, Imam Rafi'i, Imam Nawawi rahimahullah, tentang sembelihan ini mengambil hukum seperti sujud, dan dikiaskan kepada amalan-amalan yang lain, amalan istighasah dan sebagainya. Yang itu jelaslah Allah sebut, bukan setakat kias, dia sabit dengan kias dan ianya sabit dengan nas. Ibadah yang sepatutnya ditujukan kepada Allah, bila dilakukan kepada selain Allah, maka ia jatuh jadi syirik. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam masyarakat ayat yang sama, masyarakat ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, apa kata beliau? Beliau kata ya'muruhu ta'ala, itu Allah SWT memerintahkan kepada Ibrahim, ay yukhbiral musyrikin alladhina ya'buduna ghairallah, beritahu pada golongan musyrikin yang menyembah kepada selain Allah, wa yadhbahuna li ghairi ismihi, dan mereka menyembelih dengan nama selain Allah Subhanahu Wa Taala, annahu mukhalifun lahum fi dzalik, bahawa Ibrahim isytiharkan bahawa aku berbeza dengan kalian. Sesungguhnya salat Ibrahim, fa inna salatahu lillah wa nusukahu lillah, fa inna salatahu lillah wa nusukahu ala ismihi wahdahu la syarikalah. Sesungguhnya amalan Ibrahim hanya salat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan Ibrahim hanya menyembelih atas nama Allah dan untuk Allah sahaja, tidak ada sekutu baginya. Okey, kita skip sebentar berkaitan dengan perbincangan yang panjang. Satu kesimpulan. Kesimpulannya, amalan ini adalah haram dan termasuk dalam perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang sembelihan yang dibuat untuk mendekatkan diri kepada selain Allah adalah haram dan salah satu daripada cabang syirik. Wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan
berkaitan dengan jenis sembelihan yang kedua, sembelihan yang syirik. Dan ketiga, ini contoh. Saya akan sebut ni, contoh ni saya ambil daripada satu laman web di Indonesia. Contoh-contoh di Malaysia, saya tak sempat nak cari secara detailnya amalan-amalan. Namun saya ambil salah satu contoh. Pelajaran kita tak terikat dengan tempat dan juga masyarakat. Kita tengok contoh-contoh. Walaupun istilah diambil sini, saya ambil tadi daripada satu laman web. Ada Indonesia ID atau apa saya lupa, tapi nama, jadi saya lupa letakkan, tapi inilah oleh kerana dia bukanlah perkara rujukan ilmiah, dia istilah ni, jadi saya ambil sebagai contoh. Contoh-contoh sembelihan syirik macam mana? Ada beberapa contoh. Ini pun saya ambil ayat yang disebutkan dalam lawan tersebut. Pertama, namanya larung, sedekah laut. Saya rasa ini sama seperti puja laut yang disebutkan oleh Jabatan Mufti berkaitan dengan amalan memuja laut. Sembelih kerana puja laut. Petani-petani menyembelih binatang untuk diberikan kepada laut supaya laut tidak bergelora. Pelaut, nelayan menyembelih binatang, dicampakkan dalam laut dengan tujuan supaya penunggu laut tidak mengganggu mereka. Ini syirik. Atau petani-petani sembelih kambing, campakkan di sungai agar sungai tadi tidak memudaratkan kampung mereka dan tidak memudaratkan kebun-kebun mereka. Ini antara jenis-jenis syirik yang disebutkan sebagai pesta puja pantai. Saya tengah buka laman web semula, laman web Jabatan Mufti. Pesta puji pantai. Okey, ada soalan. Penduduk kampung saya mengadakan penyembelihan lembu dan kambing, kemudian bangkainya dihanyutkan ke laut. Mereka berpendapat bahawa ia menyelamatkan mereka daripada penunggu laut. Adakah amalan ini dalam amalan Islam? Soalan ini ditujukan kepada Jabatan Mufti dan dijawab dalam Al-Afkar, bilangan ke-49, puja pantai. Apa kata Mufti? Dia berkata, Alhamdulillah, puja dan syukur kepada Ilahi dengan pelbagai kurniaan Allah sehingga akhir. Kemudian beliau kata pesta puja pantai atau juga dikenali dengan menjamu hantu laut atau menyemah pantai merupakan satu upacara popular yang dilakukan oleh golongan petani dan nelayan di pantai timur, terutama di Kelantan, Terengganu, sebelum musim menangkap ikan pada zaman dahulu. Seekor kerbau balar putih biasanya disembelih dan dihanyutkan ke laut bagi menenangkan semangat laut, atau juga dikenali sebagai hantu air agar tidak membahayakan para nelayan ketika mereka menangkap ikan. Pesta puja pantai ini biasanya berlangsung selama beberapa hari dan penduduk pelbagai kampung akan riuh rendah mendirikan kemah dan pentas pelbagai permainan sehingga akhir yang disebutkan. Jadi hukum sampai penghujungnya, maka dinukilkan kata-kata yang bahawa kata-kata ulama-ulama yang saya nukilkan tadi bahawa ianya jatuh jadi syirik. Ianya jatuh pada syirik. Pesta puja pantai. Sebab tu yang saya sebut kat sini, sebahagian yang saya sebut kat atas ni adalah saya kopi dalil-dalil. Kebetulan sebenarnya saya tulis dalil tapi saya kopikan daripada fatwa mufti sendiri tadi. Ini yang saya tak baca tadi. Ini yang tulisannya lain-lain ni saya kopi daripada fatwa itu sendiri. Cuma oleh kerana faktor masa, jadi saya tak dapat nak nukilkan fatwa itu seperti mana sepenuhnya. Tapi alhamdulillah, terima kasih. Saya tengok di mesej ada Puan Syahira, Puan Syarif Faiz bantu kita, iaitu komen di bahagian komen bila kongsikan fatwa tersebut. Kita boleh baca, tengok. Ini salah satu daripada amalan syirik. Saya baru baca agak lambat, jadi saya tak dapat masukkan dalam nota dengan cara yang lebih cantik. Okay. Ini syirik. Contohnya kalau di pesta puja pantai tadi dinamakan sebagai larung di Indonesia, sedekah laut, sungai, gunung dan sebagainya.
Yang kedua, sembelihan untuk pengantin. Ini sebahagian pada budaya, tradisi di setengah negara. Kedua mempelai diperintahkan untuk menginjak kedua kaki mereka di darah sembelihan tersebut sebelum memasuki rumahnya. Ini semua saya copy paste daripada jenis-jenis sembelihan yang boleh dikatakan sebagai sembelihan yang jatuh syirik. Jadi sembelih binatang bukan untuk manfaatkan dagingnya, tapi kerana kepercayaan tertentu. Pasti ada sebab mereka lakukan. Ini juga termasuk dalam tradisi yang haram dan dijatuh kepada membawa pada syirik ataupun syirik. Amalan tu syirik, tapi orangnya boleh jatuh jadi hukum, boleh jatuh hukum syirik padanya. Sembelihan untuk rumah baru. Di setengah sebab, ini pun saya saya kopikan, di sebahagian daerah ketika telah selesai membangun rumah, itu membina rumah, mereka menyembelih seekor haiwan. Sebahagian mereka bahkan menanam kepala haiwan tersebut di rumah barunya. Ini juga termasuk yang syirik. Saya tak pasti amal ini wujud tidak di Malaysia, tapi yang ini semua saya ambil daripada Malaysia, saya copy paste. Saya pun tak nak ubah sebarang ayat yang disebutkan. Ini sebagai contoh saja, contoh-contoh yang diambil daripada amalan masyarakat yang menyembelih. Arab pun banyak, Arab pun banyak. Cuma saya bila ambil Arab ni banyak kena terjemahkan. Saya ambil daripada laman web Indonesia lebih mudah. Dan saya sebenarnya letakkan dia punya link, tapi mungkin dalam nota yang saya tak paparkan satu lagi. Seterusnya memenuhi keinginan jin yang masuk dalam tubuh manusia. Ini selalu. Hukumnya sama ada jin yang masuk dalam tubuh manusia atau jin yang minta yang meminta melalui bomoh-bomoh dan sebagainya, pergi sembelih merpati lah, sembelih ayam jantan dan sebagainya. Ini semua sembelihan-sembelihan jatuh dalam masalah sembelihan syirik, haram untuk dilakukan. Jangan kita pergi kepada bomoh, dah terhenti amalan kebaikan kita, pergi kepada dukun dan pawang, iaitu yang melakukan amalan syirik. Bukan dukun pawang, artinya bukan arti orang yang perubatan tradisional yang harus, tapi yang melakukan amalan syirik, pergi sahaja terhenti amalan 40 hari, apatah lagi dengan melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh jin, atau sama ada melalui yang dirasuk pada pesakit, atau melalui mulut pesakit, atau daripada mulut tok bomoh atau tok pawang. Itu hukumnya adalah syirik dan haram untuk seluruh umat Islam untuk melakukannya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala melaknat Allah terhadap orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nabi telah beritahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi kata, ini saya copy paste tak apa. Man dhahaba li ghairillah. Ini bukan illah ya. Man dhahaba li ghairillah la'ana Allah. Sebenarnya la'ana Allah, lam hilang. La'ana Allahu man dhahaba li ghairillah. Man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wala'ana Allahu man saraqa manar al-ardi. Dan Allah melaknat orang-orang yang mengubah sempadan tanah. Wala'ana Allah man la'ana walidahu. Allah melaknat orang-orang yang melaknat bapanya. Iaitu buat sesuatu yang menyebabkan bapanya, nama bapanya dilaknat. Apatah lagi dia sendiri yang melaknat bapanya. Wala'ana Allahu man awa muhdisan. Dan Allah melaknat orang-orang yang menjaga, melaknat orang-orang yang menjaga orang-orang yang melakukan bid'ah, melindungi pelaku bid'ah atau pelaku jenayah atau penjenayah. Allah melaknat. Hadis ni kita tengok pada yang pertama yang Nabi sebut, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembah, orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni hukuman, ancaman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan bila saya search tadi, saya tertarik dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Fatwa Negeri Melaka berkaitan amalan syirik dan sembelihan dan istighasah dan lain yang berlaku di Pulau Besar. Dan ini saya perlu highlightkan, perlu kita bacakan. Sebab apa? Fatwa-fatwa begini wujud di seluruh negeri. Kebanyakan negeri dah keluar fatwa, malah fatwa lama. Tapi sekarang ni amalan-amalan begini cuba dihidupkan oleh sebahagian daripada orang yang dianggap sebagai penceramah ataupun pengajar agama.
Bukan amalan sembelihan, sembelihan tidak, saya tak dengar lagi. Tapi dalam ni disebutkan juga ada kaitan dengan meminta tolong beristighasah di kuburan yang berlaku di Pulau Besar, termasuk menyembelih dan bernazar di okey, antara jenis sembelihan yang jadi sembelihan ibadah yang saya tak sebut adalah nazar. Jadi disebut dalam fatwa ni berkaitan dengan orang-orang yang pergi ke Pulau Besar buat amalan-amalan yang diharamkan dalam syarak. Okey, kita baca. Ni okey. Ni dia punya sumber dia. Okey, saya boleh copy dan saya letakkan di bahagian saya letakkan di chat. Tuan-tuan boleh buka sini, boleh tengok fatwa ni, sumbernya daripada JAKIM rasmi, namun fatwa negeri Melaka, kategori akidah. Dan sangat penting, kenapa saya letakkan semua ni kategori akidah tahun 2015, secara pewartaan dan negeri Melaka. Masalah berkaitan dengan amalan ni kategorinya akidah, walaupun dia amalan. Jadi kita nak beritahu bahawa syirik berlaku dalam bab amalan, dalam bab uluhiyah. Ada sebahagian pada penceramah ustaz-ustaz sekarang mengatakan bahawa masalah tauhid ni hanya masalah keyakinan, tak masuk masalah amalan-amalan. Amalan semua masalah khilaf fiqh dan sebagainya. Ini satu pemahaman yang dangkal dan kesalahan yang sangat besar. Hatta majlis fatwa sekalipun, dan banyak majlis fatwa saya tengok dalam bila cek balik, kalau kategori bahagian akidah ni semua sekali berkaitan dengan amalan. Bab akidah wujud, bukan semua sekali, kebanyakan cerita tentang amalan. Amalan inilah yang banyak orang melakukan amalan syirik. Amalan syirik. Tiba-tiba ada orang ajar sekarang ni istighasah dengan selain Nabi pun tak jatuh pada syirik. Pergi minta kuat syirik, itu kan amalan. Asalkan hatinya yakin Allah memberi. Ini semua cara pemahaman yang sangat jauh. Okey, kategori akidah tahun 2015, status pewartaan diwartakan oleh negeri Melaka. Tajuk amalan dan kepercayaan khurafat di Pulau Besar Melaka. Okey, kita tengok keputusan daripada Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Melaka. Okey, keputusan. Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Melaka bilangan 3/2014 yang bersidang pada 11 Ramadan 1435 Hijriah bersamaan 9 Julai 2014 Masihi telah meneliti dan membincangkan fatwa mengenai amalan dan kepercayaan khurafat di Pulau Besar Melaka. Pulau Besar ni orang Melaka kenal lah. So, kita pun yang tak ada Melaka pun tahu amalan khurafat di Pulau Besar Melaka. Setelah meneliti keterangan hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli jawatan kuasa, mesyuarat memutuskan seperti berikut. Kita baca satu persatu. 1. Amalan dan perbuatan khurafat yang dilakukan di Pulau Besar Melaka adalah bertentangan dengan hukum syarak dan boleh membawa kepada syirik. Ini satu kenyataan yang berhati-hati. Bila dikeluarkan oleh mana-mana fatwa, akan disebut berhati. Kenapa boleh membawa syirik? Amalan tu amalan syirik. Namun kenapa dikatakan boleh membawa bersyirik? Kerana tidak menghukumkan syirik kepada pelakunya. Atau sebahagian daripada amalan yang disebutkan di sana adalah amalan-amalan yang menjadi wasilah kepada syirik dan dijatuh syirik apabila disertai dengan niat. Ini cara majlis fatwa keluarkan fatwa dengan bahasa berhati-hati. Antara amalan dan perbuatan khurafat yang dilakukan di Pulau Besar Melaka adalah 1. Tuan-tuan tengok ni. Memohon hajat. Nombor 2. Antaranya adalah, letak nombor 2. Memohon hajat di sisi kubur atau objek-objek tertentu. Ini memohon hajat di sisi kubur atau objek tertentu. Artinya apa ni? Istighasah. Istighasah yang kita dah bincangkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Memohon hajat di sisi kubur. Disebutkan di sisi kubur kerana ini berkaitan dengan Pulau Besar. Kerana itu di hukumnya sama, memohon hajat kepada selain Allah di mana-mana sekalipun dengan kaedah yang kita dah bincangkan dan kita belajar, atau memohon hajat daripada objek-objek tertentu atau tempat-tempat tertentu. Itu di mana-mana sekalipun yang didakwa sebagai keramat. Ini penting dihighlightkan. Sekarang ramai dah orang pergi ke kubur-kubur keramat sana sini, pergi ke wali sana sini, kubur sana sini.
Kita highlightkan balik fatwa-fatwa yang terwartakan di negeri-negeri ni. Keramat atau dikaitkan dengan sesuatu manfaat atau mudarat di sekitar Pulau Besar Melaka. Amalan lain, memuja dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan, memuja kubur, iaitu memuja itu memuji-muji. Orang pergi ini salah satu daripada rentetan sebahagian daripada amalan istighasah. Orang yang beristighasah, ketika beristighasah dia juga memuji sifat dan kebaikan pemilik kubur-kubur tertentu. Dia buat cara yang sama. Bila kita minta dengan Allah, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama dan sifat-sifatnya, itu yang dilakukan kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah dan memuji orang-orang yang berada di sana, yang ditanamkan di sana. Memuja dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan. Ini untuk istighasah lah. Daripada sesuatu objek yang didakwa sebagai kubur Sultan Al-Arifin, Syekh Ismail, Sultanul Arifin, Syekh Ismail. Disebut nama wali-wali yang ada yang disebutkan di sana. Kubur 7 beradik, kubur Syarifah Radiyah, Syarifah Raziah, kubur Syekh Yusuf, kubur Tok Janggut, kubur Nenek Kebayan, tempayan pecah, batu belah, Gua Yunus, perigi Nenek Kebayan, Tasik Bunian, Tasik Biawak, dan pokok disula atau memuja apa jua objek yang terdapat di Pulau Besar Melaka. Kerana fatwa ini dikaitkan dengan Melaka, difokuskan ke situ. Jadi hukum memuja, memuji, istighasah ni hukum yang syirik dan kufur, amalan yang membawa syirik dan kufur. 4. Melakukan upacara berdoa bagi pihak orang bukan Islam untuk memohon agar ditunaikan hajat mereka. Orang bukan Islam pun pergi sekali. Orang Islam pun sama, hukumnya sama. Mandi di tempat yang didakwa sebagai perigi Nenek Kebayan dan tempayan pecah, atau menjadikan batu-batu atau objek yang diambil daripada perigi tersebut sebagai tangkal atau azimat. Membakar colok di sekitar kawasan yang didakwa sebagai kubur dan pokok-pokok dengan mempercayai ia boleh memberi manfaat atau menolak mudarat. Menjamu orang ramai dengan daging atau binatang sembelihan yang dinazar. Ini yang saya nak fokuskan. Menjamu orang ramai dengan daging dan binatang sembelihan yang dinazar oleh orang Islam dan bukan Islam di Pulau Besar Melaka kerana mengandungi syubhah pada niat dan tujuan yang dikaitkan dengan sesuatu manfaat dan mudarat. Jadi makan makanan yang dihidangkan di sana juga diharamkan kerana mengenai syubhah. Orang pergi sana banyak yang bernazar untuk selain Allah, menyembelih di tempat-tempat tersebut. Jadi kita yang pergi makan sekalipun kena berhati-hati. Takut. Kenapa? Takut makanan yang dihidangkan itu ialah daripada makanan-makanan daripada daging-daging binatang yang dinazarkan. Sebab tu nazar tak perlu pergi mana-mana kubur. Nak nazar dengan Allah tanpa syarat dan tanpa kita tengok hukum macam mana yang disyariatkan. Kalau nazar kepada Allah atau bernazar kepada selain Allah, bernazar kepada Allah di tempat-tempat tertentu, sudah pasti dia meyakini bahawa ada kelebihan pada tempat-tempat tersebut. 7. Mengadakan upacara menaik dan menurunkan bendera diiringi dengan bacaan tahlil atau zikir-zikir tertentu. Ini sangat penting, sangat penting. Nombor 7 ni. Ramai orang terkeliru bila disebut bacaan-bacaan zikir tertentu. Bila disulami dengan bacaan Al-Quran tertentu, hukum asal amalan tu orang jadi lupa. Bab upacara yang disulami dengan bacaan-bacaan tertentu tidak mempengaruhi hukum asal. Hukum asal boleh ke tak boleh pergi buat perkara ni di tempat-tempat tersebut. Ada orang yang hati jadi sejuk semula bila nampak orang baca Quran. Malah bila ada Raja Bomoh di Pulau Intan baru ni baca dengan seorang wanita dekat sepupunya. Tengok dia buat puja pantai tu. Sebab apa? Sebab banjir hari tu. Dia puja pantai di Pulau Intan. Kemudian dia baca, tiba-tiba makcik tu baca ayat Quran. Ada yang kata, dia baca ayat Quran lah, kenapa salah pula? Orang boleh hilang hukum asal. Orang tak tahu, hilang lupa tentang hukum hakam berkaitan dengan amalan-amalan ini hanya kerana disulami dengan bacaan-bacaan tahlil atau zikir-zikir atau ayat Quran tertentu.
Bacaan-bacaan tersebut tidak mengubah hukum asal. Hukum asal sebarang upacara. Lepas tu kita bincangkan, ada orang bincang, kita insyaAllah kita tak boleh sambut tahun baru. Bila kita sambut tahun baru dengan cara sekian-sekian. Tapi kalau kita sambut tahun baru dengan cara kita buat tahlil, zikir-zikir sebagainya, boleh. Ada pula begitu. Ini yang diajarkan sebahagian daripada orang tertentu. Dia buat perayaan yang diharamkan syarak. Kemudian dia melakukan amalan-amalan yang disyariatkan dalam syarak. Membaca Quran sebagai macam mana sekalipun, dia tidak akan mengubah hukum asal. Berjalan kaki tanpa kasut atau selipar. Asalnya jalan kaki tak dosa. Jalan kaki tak selipar tak dosa. Tapi dengan tujuan. Bila dibuat atas dasar akidah, dia jatuh jadi syirik, khurafat. Berjalan kaki tanpa kasut atau selipar menuju ke gua atau pergi. Dan perbuatan menyapu atau menjirus cairan cendana berwarna kuning pada batu nisan dan kubur Syekh Ismail. Dan amalan-amalan perbuatan-perbuatan lain yang disifatkan sebagai amalan atau perbuatan khurafat di Pulau Besar Melaka. Oleh itu, mana-mana orang Islam adalah dilarang melakukan apa jua amalan atau perbuatan khurafat atau apa-apa jua upacara yang bercanggah dengan akidah, syariat dan akhlak Islam di Pulau Besar Melaka. Mana-mana orang Islam yang melakukan amalan perbuatan khurafat atau sebarang amalan dan perbuatan yang boleh disifatkan sebagai khurafat di Pulau Besar Melaka adalah melakukan suatu kesalahan kerana melanggar hukum syarak dan boleh diambil tindakan menurut undang-undang serta wajib bertaubat dan meninggalkan dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini adalah fatwa negeri. Fatwa negeri dan saya highlightkan tentang fatwa, nak ceritakan bahawa perkara ini sebenarnya perkara ini yang disepakatkan dengan daripada sejak lama. Saya fokus kepada masalah sembelihan sampai sekarang masih lagi, alhamdulillah. Belum ada orang yang mengajak orang sembelih untuk selain Allah yang saya dengar lah. Tapi masalah istighatsah ni yang juga disebutkan dalam kitab-kitab, disebutkan diharamkan sebagai khurafat dan syirik dalam fatwa-fatwa lama sebagainya, dah mula ada orang bangkitkan. Hanya kerana orang tersebut digelar sebagai guru ataupun tok guru dan sebagainya, orang boleh lupa tentang hukum asal. Kita tak boleh menghukumkan suatu perkara bahawa ianya disyariatkan atau ia diharamkan kecuali dengan dalil. Tak kiralah siapa yang bercakap, dia pakai jubah atau dia pakai kopiah atau serban atau dia pakai baju t-shirt atau pakai baju biasa. Yang kita tengok adalah apa yang dibawa, bukan pakaiannya. Pergi minta kepada kubur-kubur haram. Kubur siapa sekalipun. Meminta kepada selain Allah hukumnya haram. Siapa sekalipun. Perkara ini tidak boleh berubah. Tidak boleh diubah hukum tersebut. Dan ianya kekal sampai bila-bila hukumnya, sampai hari kiamat takkan berubah. Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan syariat Islam semuanya telah sempurna. Okey, ini sekali apa yang sempat saya sediakan berkaitan dengan masalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah ni sebenarnya banyak, saya yakin banyak soalan yang perlu akan diajukan. Amalan-amalan menyembelih zaman dulu masa hari perkahwinan dan sebagainya wujud. Saya tak pasti kalau kita di Malaysia tadi dipijak darah. Tapi ada orang yang sembelih letakkan darah dalam satu bekas, kemudian diletakkan di penjuru rumah tertentu atau di dalam majlis di tempat-tempat di kemah-kemah majlis pernikahan sebagainya atau di pelamin sebagainya. Semua ni termasuk dalam amalan-amalan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan begini sekarang wallahu alam tak nampak sekarang ni. Cuma mungkin akan berlaku sekiranya kita tidak memberikan kefahaman pada masyarakat atas dasar ingin menghidupkan semula tradisi bangsa. Selalu benda ni akan jadi orang jadi semangat semula bila dihidupkan atas nama adat resam dan sebagainya. Jadi orang yang ingin hidupkan adat resam, mereka akan kalau tidak disertai dengan pengetahuan agama, mereka akan terpengaruh dan melakukan amalan tersebut. Dan mereka melakukan amalan-amalan syirik, nama atas alasan tujuan mereka bukan untuk syirik. Dan inilah sebab kita bincangkan berkaitan tauhid uluhiyah.
Walaupun amalan tersebut niat tak niat, tapi amalan tersebut hukumnya tetap syirik, tetap haram, tetap berdosa amalan tersebut. Untuk dia tahu tak tahu tu serahkan dia kepada Allah Subhanahu taala, hukum apa yang Allah nak jatuhkan kepada dia. Tapi hukum amalan tersebut hukumnya tetap dihukumkan sebagai syirik. Betul sembelihan. Sembelihan wajib dilakukan untuk Allah. Wajib dilakukan untuk Allah, dan apa sahaja yang dibincangkan dalam bab sembelihan ianya tertakluk kepada 3 jenis sembelihan yang kita sebut tadi. Kalau kita dengar sembelihan tanya, adakah dia masuk dalam bab sembelihan yang harus atau sembelihan ibadah atau sembelihan syirik? Itu sesuatu ibadah yang dilakukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita buka pada soalan dan perbincangan. Sekiranya ada, silakan. Atau siapa ada pengalaman? Saya daripada bila nak bawa tajuk ni, daripada Zohor tadi, saya tengah cari pengalaman. Sebab saya Alhamdulillah tak pernah nampak depan mata lah benda ni. Orang sembelih. Tapi saya dengar baru ni ada seorang doktor kongsikan beliau ketika beliau di sekolah menengah dulu. Upacara beliau kata ya, peristiwa itu berlaku pada tahun 1978. Bila cerita dan itu pun sebab saya buat tajuk sembelihan ni. Dia cerita bahawa ketika tu beliau sekolah menengah. Di sekolah menengah, kemudian ada seorang ustaz bawa pelajar-pelajar ke tepi pantai, sembelih seekor kambing, kemudian baling ke pantai dan doa ramai-ramai sana. Dia gabungkan. Kalau ustaz ni gabungkan lah. Adat tu adat sembelih kambing, buang ke pantai, itu adat kufur syirik. Diteruskan pada masa sama, ajak pelajar-pelajar berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan negeri Terengganu daripada banjir dan sebagainya. Itu yang disebutkan oleh beliau. Dan amalan itu beliau kata beliau sempat di sekolah menengah beberapa tahun ketika beliau di sekolah menengah dibimbing oleh ustaz. Ini yang satu benda yang saya nak jadi ni, ada ustaz yang bimbing. Sebab orang nampak apa? Amalan-amalan begini, walaupun amalan-amalan syirik, amalan-amalan yang boleh jatuh syirik dan kufur, tapi bila dibimbing oleh seorang ustaz, bila dibacakan doa padanya, kadang-kadang orang boleh terkeliru dan orang boleh terpengaruh dan menghukumkan satu amalan itu tidak salah atas dasar tadi. Ustaz, link yang Ustaz bagi tu tak boleh nak buka lah. Tak boleh buka? Ada tulis error. Saya masih saya masih buka. Masih boleh buka. Kalau di saya cuba kopikan semula. Tapi kalau tekan je search sahaja, saya cuba yang negeri Melaka tu ke? Fatwa. Okey, sebut. Okey. Ustaz dapat sorry. Dia punya sebab Ustaz ada bracket tu kita kena buang. Okey. Bracket. Betul. Ustaz. Okay, sama. Okey. Tepat tidak dalam nama Jakim. Dan banyak masalah-masalah yang disebutkan di isu sekarang memang dah difatwakan sebenarnya. Dah difatwakan, alhamdulillah. Tengok boleh fatwa-fatwa dah disebutkan. Sebab tu kita ni tinggal tuntut ilmu lah, tengok dan benda-benda kalau jumpa benda-benda pelik-pelik dibincangkan oleh mana-mana tokoh sebagainya, kita kena rojok yang kena cari sendiri. Sebab yang menerima tokoh tu cerita dia keluarkan pandangan dia. Dia bertanggungjawab depan Allah. Kita yang nak terima dan percaya, kita pun bertanggungjawab depan Allah Subhanahu Taala kerana melibatkan akidah, melibatkan amalan kita. Okey, saya buka sekali lagi insya-Allah. Kita buka 20. Hari ni ada yang tak sempat masuk, yang tak dapat masuk. Tapi saya pun sempat share sikit je tadi. Minta maaf lah bagi yang saya share. Saya yakin ingatkan poster berserta dengan link. Itu yang saya yakin. Tadi rupanya hanya poster yang pergi. Dan ada yang komen, ada hantar saya secara personal yang tak dapat nak ikut dan saya pun tak sempat nak jawab. Kita dah mula kelas. Tak apalah, kita ada rakaman, insya-Allah mereka akan dapat ikuti melalui rakaman.
kawan kita. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan dulu. Ke ada soalan Tuan Rahmat? Tak apa, tangguh dulu. Teruskan. Kita masih ada masa kalau ada soalan. Tak apa. Biar Ustaz. Okey. Barakallahu fikum. Okey. Jadi kita tangguh dulu. InsyaAllah semoga Allah jadikan majlis kita pada petang ini majlis yang diberkati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dalam majlis ini. Allah SWT bimbing kita dari masa ke masa ke arah jalan yang benar. Dari hari ke hari akan bertambah amal kebaikan kita. Dari hari ke hari akan bertambah ilmu kita seiring dengan amalan. Dan dari hari ke hari kita akan diangkat derajat itu sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita dimasukkan syurganya. Allah alam, semoga Allah jadikan kita semua di kalangan orang-orang yang dimasukkan syurga insya-Allah. Sampai selesai. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz.